para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada RS Suzy. Kisah yang bertajuk Terpaut. Maksud terpaut merangkumi beberapa erti. Antaranya ialah terpikat, terikat atau tertambat dan tersangkut. Apa kaitan perkataan itu dalam kisah yang hendak akak sampaikan? Aduh, kenapalah berdenyut tulang belikat ni? Sampai tengkuk aku tegang je ni. Koyok dah berkeping-keping aku tampal. Sama je tak baik-baik. Syahril mengeluh. Syahril seorang pemancing tegar. Kalau sehari tak pegang batang joran tu, boleh demam dibuatnya. Hobi memancing memang sudah menjadi salah satu aktiviti dalam rutin hariannya. Tidak kira cuaca hujan, panas maupun ribut taufan, Syahril tidak peduli langsung. Apa yang penting, gian memancingnya pada hari itu tetap diteruskan. Abang, sudahlah tu. Baru balik outstation. Rehatkan badan tu. Tak payahlah pergi mancing. Bosan kat rumah. Tak ada apa pun layanan diraja abang dapat pun. Syahril mengambil kunci motor dan terus keluar dari pintu rumahnya. Teguran dihindarkannya, seolah-olah isterinya tidak wujud langsung. Jam digital atas rak televisyen dijeling Sofia, isteri Syahril. Jam 11.45 malam. Kedengaran jelas dari aras 2 rumah flatnya bunyi deruman motor Syahril memencut pergi. Perjalanan ke lokasi memancing mengambil lebih kurang 20 minit dari rumahnya. Tasik buatan manusia yang dibina untuk menampung air hujan atau banjir dijadikan lokasi memancing. Walaupun ada papan tanda amaran tidak dibenarkan oleh pihak tertentu. Ini kerana hasil memancing di situ agak lumayan. Ikan haruan dan ikan keli bersaiz lengan orang dewasa kerap diperolehi pemancing-pemancing, termasuklah si Syahril. Kawasan Tasik berada dalam taman perindustrian yang kurang setahun beroperasi dan Tasik itu terletak di tepi jalan besar menuju ke Lebuh Raya. Ianya juga berdekatan dengan ladang kelapa sawit hak milik syarikat terkenal Sime Darby. Keluasan Tasik berukuran satu padang bola. Hanya diterangi cahaya samar-samar dari tiang lampu jalan berhampiran dan terdapat sebatang pokok asam jawa saja di situ. Pelik bukan? Di bawah pokok itulah Syahril beristirahat sehingga tertidur sampai pagi hari. Apabila ditanya kawan-kawan sekerjanya yang pernah menemaninya memancing, mengapa tiap-tiap malam selepas waktu kerja dia akan ke situ memancing dan tidur sampai pagi, Syahril akan memberi alasan yang dia malas nak melayan isterinya yang kuat membebel dan sering membesarkan perkara kecil jadi satu pertengkaran. Makanya Syahril menenangkan fikiran dan mengelakkan pertelingkahan berlarutan dengan isterinya di depan anak-anak kecilnya. Dia mengambil keputusan untuk ke Tasik tersebut yang mempunyai suasana yang tenang juga aman. Tetapi semenjak tahu pot mancing di Tasik itu lebih kurang sebulan lalu, Syahril tidak langsung ke mana-mana pot mancing yang pernah dikunjunginya sebelum ni. Dia bagaikan jatuh cinta dengan Tasik ni. Kadang-kala Syahril tidak pun memancing, malah dia hanya ke situ untuk menikmati tidur yang lena di bawah pokok asam jawa tu. Kelakuan Syahril telah membuat adiknya Zahar terperasan ada perubahan pada sikap abangnya itu. Zahar kerja satu tempat dengan Syahril dan dalam beberapa minggu kedatangan Syahril selalu lewat sejam 2. Apabila ditegur, Syahril akan jawab, "Alah kau ni, melebih pula. Bos tak cakap apa pun. Dia okey je. Kau pula nak sekolahkan aku." Zahar hanya diam membisu. Benar,
Bos syarikat kerjanya langsung tidak menegur Syaril. Malah hubungan Syaril dengan bos makin akrab. Zahar dan pekerja yang lain juga hairan kerana jikalau ada pekerja yang terlambat tanpa alasan munasabah, bos akan panggil ke ofis dan diberi amaran. Tapi lain pula layanannya pada Syaril kebelakangan ni. Kai, kau ada kenal mana-mana tukang urut badan yang bagus tak? Tulang belikat aku ni sakit sangat. Bisanya sampai ke tengkuk. Nanti aku cuba tanya bapak mertua aku. Tak silap dia ada kenalan wak tukang urut. Kai, salah seorang kawan sekerja Syaril, menjawab pertanyaannya yang mengadu sakit di bahagian tulang belikat badannya. Hari Isnin berikutnya, iaitu hari cuti untuk syarikat mereka bekerja, Kai telah membawa Syaril ditemani Zahar ke rumah tukang urut yang dikenalkan bapa mertua Kai. Mereka sampai di rumah Wak Gani jam 8 malam. Assalamualaikum, Wak. Saya Kai, anak Haji Siddiq. Oh, iya. Ya, bapa kau ada telefon Wak. Sila masuk. Mujurlah, Wak dah tak ada tamu mengurut. Wak boleh terus saja urusan kau. Wak, bukan saya nak urut ni. Ni orangnya. Saya kenalkan, Syaril, dan ini adiknya Zahar, kawan sekerja saya, Wak. Wak Gani bersalaman dengan Zahar, dan apabila tangannya bersalaman dengan Syaril pula, kelihatan wajah Wak Gani berkerut dahi dan menggiling-gilingkan kepalanya sambil berkata, "Kamu yang sakit belikat tu ya?" Dah lama ke? Ya, Wak. Lebih kurang 3 minggu. Sakit berdenyut sampai ke tengkuk. Mungkin salah urat kot ni, Wak. Sakitnya lebih terasa malam atau siang hari? Tanya Wak Gani sambil mempelawa mereka duduk di ruang tamu. Yang ni lupa saya nak beritahu. Sakit tu datang lepas waktu kerja dalam jam 6.30 petang. Kemungkinan tenaga digunakan semasa kerja yang buat makin berdenyut tu lah, Wak. Lagi-lagi waktu saya nak tidur tu, aduh, tak boleh tahan denyutnya. Betul lah. Kau ni kerap merayau malam hari ke? Saya keluar mancing je, Wak. Alah, kat tasik tepi jalan besar sebelum susu keluar ke Lebuh Raya Baru tu. Ikan kat situ gede-gede, Wak. Wak Gani senyum. Kau salin pakaian, kain pelikat kat dalam bilik urut Wak tu. Tunggu Wak di dalam ya. Wak nak uruskan tamu yang ikut kat luar halaman rumah ini. Syaril patuh dan masuk ke bilik Kai, dan Zahar memandang satu sama lain. Setahu mereka, tetamu yang ada mereka bertiga aja. Siapa maksud Wak Gani tamu yang berada di luar? Wak, maaf saya tanya ya. Siapa tamu di luar tu, Wak? Tak perasan pula saya tadi. Tamu yang korang tak nampak. Syaril yang bawa. Satu keluarga mengikut. Wak Gani jawab sambil gelak. Kedua-dua mereka diam terpinga-pinga dibuatnya. Sesi urutan bermula sejurus Wak Gani masuk kembali dalam rumah beberapa minit setelah menguruskan tamu di luar tadi. Kai dan Zahar sibuk bermain telefon bimbit masing-masing. Tiba-tiba, "Jangan ganggu aku. Dia milik aku. Dia milik aku." Suara seorang wanita berteriak menyeramkan kedengaran. Kai dan Zahar melompat terperanjat. Mereka bergegas ke bilik urut Wak. Kedua-dua mereka tergamam apabila melihat Syaril menyangkung di sudut bilik dengan mata merah serta bernafas kuat sekali hingga mengeluarkan bunyi hembusan. Wak Gani membaca surah-surah Ruqyah dan dicampaknya garam kasar yang digenggamnya ke arah Syaril. "Keluar kau! Dia bukan milik kau! Dia manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala! Keluar kau dari tubuh anak cucu Adam dengan nama Allah! Keluar!" Wak Gani mengarahkan Kai dan Zahar menangkap Syaril dan pegang supaya jangan terlepas lari keluar dari bilik. "Kau berdua, tangkap Syaril, pegang dia kuat-kuat.
Jangan sampai dia lari keluar bilik. Cepat! Syaril meronta-ronta. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Wak Gani mendekati mereka sambil membaca ayat suci Al-Quran. Diletaknya telapak tangannya di kepala Syaril, lebih tepat lagi di bahagian ubun-ubunnya. Lalu seperti menarik sesuatu. Allahu Akbar! Dia layang-layangkan tangannya keluar tingkap bilik. Pergi kau ke tempat asal usul kau. Jangan kau ganggu manusia ini lagi. Syaril rebah ke bumi. Wak Gani menyapu sedikit air yang dituang di telapak tangannya ke seluruh muka Syaril. Syaril! Syaril! Hei, Syaril! Syaril! Buka mata kau. Bangun, bangun, bangun. Perlahan-lahan, Syaril membuka kelopak matanya dan dia seakan-akan tidak tahu apa yang berlaku. Kenapa ni? Kenapa dengan aku ni? Kenapa? Sudah, mari semua kita duduk di ruang tamu. Wak akan ceritakan apa sebenarnya yang berlaku baru tadi. Kesemua mereka pun keluar menuju ke ruang tamu. Wak Gani duduk di kerusi rotan kegemarannya sambil membakar sebatang rokok gudang garam. Wak Gani pun mula menceritakan apa yang dia nampak semasa mula bersalaman dengan Syaril, sehinggalah sesi urutan berjalan separuh jalan. Lalu Syaril seperti dirasuk makhluk jin. Dia berpaut kat belakang kau sebab dia suka dengan kau. Senang kata, dia berkenan. Macam jatuh hati kat kau, Syaril. Jiwa kau kosong, otak kau pula kusut. Dari situlah benda ni ambil peluang mereka ganggu kau. Wak Gani berhenti untuk meneguk sedikit air membasahi tekak. Tempat tu, kau hari-hari kan ke sana? Anak bini kau terbiar kat rumah. Benda tu memanggil kau. Kau tak sedar, Syaril. Dia tenggek kat belakang kau tu. Tu buat kau rasa berat dan sakit. Jin ni hasut kau. Rumah tangganya bergoyang dan kau jauhkan diri dari Allah SWT. Ingat, apabila kau pergi mana-mana tempat yang sunyi, luas dan ada takungan air, baca doa pendinding diri, ucapkan salam. Jangan kau terjah. Mereka ada di kelilingi kita, cuma kita tidak nampak. Penjelasan Wak Gani memahamkan mereka bahawa sejenis makhluk jin yang dikenali sebagai bunian telah terpaut dengan Syaril, dan ke mana Syaril pergi akan dia bertenggek di belakang badan Syaril. Tetamu yang dimasukkan Wak awal tadi adalah keluarga bunian yang seolah-olah tahu akan terpisah keturunannya dengan Syaril. Lalu mereka marah dan tidak terima. Syaril mengangguk tanda faham. Setelah selesai semuanya, mereka meminta diri untuk pulang. Sepanjang perjalanan di dalam kereta yang dipandu Zahar, Syaril yang duduk di sit belakang hanya diam membisu. Alhamdulillah, sakit yang dialaminya hilang dan Syaril tidak lagi keluar malam untuk memancing. Keadaan rumah tangganya pulih seperti biasa dan Syaril pun menunjukkan prestasi kedatangan awal. Syukur Alhamdulillah. Tiada kuasa yang melebihi kuasa Maha Pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allahu Rabbi. Sekian. Terima kasih. Brother Fai.